أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah surah An-Nur section 20 Shah Alam. Syukur kepada Allah Ta'ala berpagi-pagi kita pada hari yang penuh barakah ini, iaitu 17 Ramadan bersamaan dengan nuzulul Quran, dan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama menunaikan solat subuh secara berjamaah. Dan para ulama memberitahu kepada kita cara bagaimana nak dapatkan sekurang-kurangnya Lailatul Qadar, nak buat macam mana. At least ataupun bare minimum, paling tidak macam mana kita nak dapat dia. Rumus dia nombor 1, melakukan ataupun melaksanakan solat Isyak secara berjamaah. Ingat rumus ni sampai akhir hayat kita. Nombor 1 iaitu melaksanakan solat Isyak secara berjamaah. Dan nombor 2, kita berazam untuk melakukan solat subuh berjamaah. Jadi kenapa ulama tulis dalam kitab tu berazam untuk melakukan solat subuh secara berjamaah? Kerana kita pun tak sure tadi lepas Isyak tu kita boleh sampai ni pas subuh. Saya nampak abang, hampa nampak saya ni, maknanya kita dah alhamdulillah lepas solat subuh kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan terus kita dapat seumpama amin ya rabbal alamin. Jadi malam nuzulul Quran ini satu malam yang mulia. Namun 17 Ramadan ini nuzulul Quran yang bagaimana atau yang mana satu? Kerana penurunan Al-Quran ini ada dua fasa lah. Fasa yang pertama penurunan secara sekaligus. Fasa yang kedua penurunan secara beransur-ansur.
Baik. Penurunan sekaligus hakikatnya daripada Allah Ta'ala, kalamullah yang sedia ada, kalamullah yang qadim, ke lauh mahfuz, kalam Allah yang hakikatnya tidak bersuara, tidak berbahasa, tidak sama dengan makhluk, ya, ditempatkan di lauh mahfuz, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah secara sekaligus. Apa makna secara sekaligus? Yakni daripada suratul Fatihah sehinggalah surah An-Nas, yang susunan yang kita sedia maklum itulah yang kita baca dalam mushaf kita, Al-Quranul Karim. Adapun penurunan yang kedua, iaitu penurunan beransur-ansur daripada Baitul Izzah ke langit, turun ke bumi, dibawa ataupun daripada perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam kepada dada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun di Gua Hira tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan surah Al-Alaq itulah yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka akan timbul persoalan kadang-kadang, tapi saya yakin sebab tuan-tuan ni dah biasa mengaji, insya-Allah mungkin pernah dengar syarahan daripada tuan-tuan guru ataupun para asatizah. Jadi yang dah tahu sekadar pengulangan, ulang kaji. Bagi yang belum tahu mungkin ada tertanya-tanya, habis tu mana satu surah yang pertama, Al-Fatihah ke Iqra? Dengar penjelasan kita baru saat tadi, penurunan dia ada dua, dan asal muasal Al-Quran tu dimulai dengan Al-Fatihatul Kitab, iaitu Al-Fatihah. Habis yang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, penurunan di muka bumi, penurunan yang pertama 23 tahun lamanya, bermula di Makkah. Bermula di Makkah, ya, 13 tahun, kemudian 10 tahun di Madinah. Di dalam ilmu ulumul Quran, ya, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan ketika mana belum hijrah lagi lah, 13 tahun, walaupun bukan di Makkah. Janji dia turun sebelum hijrah. Manakala surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan ba'dal hijrah, selepas hijrah, walaupun surah itu tidak diturunkan di Madinah sekalipun. Baik. Jadi kita kena beriman kepada kitab, keseluruhan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia termasuk daripada apa dia? Rukun iman kita yang 6 perkara. Rukun iman kita yang 6 perkara tu mari mana? Mari daripada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Nampak? Wa kutubihi tu, wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hadis, mari daripada hadis, rukun iman 6 perkara tu ada dimuatkan di dalam hadis secara berturutan. Ya, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan juga qadar. Jadi tidak dapat tidak. Dan kalau tuan-tuan baca tahlil, kita biasa baca ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, kemudian wa kutubihi wa rusulih. Jadi ini ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 285.
ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman percaya apa yang diturunkan kepada Rasul itu semuanya. Kullun amana billah, semuanya beriman percaya akan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulih, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. Jadi para ulama memberitahu kepada kita bahawasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, jumlahnya 104 kitab. Berapa? 104. Kata qil 114, sama dengan jumlah surah di dalam Al-Quran. Ala kulli hal, ya, 104 itu yang dikedepankan pendapatnya. Ya. Jadi, ya, daripada 104 kitab itu, ya, 100 itu daripada suhuf dan 4 adalah kitab yang diberikan kepada para nabi dan juga rasul alaihi musallatu wassalam, dan yang 4 itu At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur dan Al-Quran. Adapun selain daripada itu adalah suhuf-suhuf, satu lembaran yang ringkas yang tidak mengandungi akan hukum hakam, tapi ada perihal tauhid, ada perihal tentang akhlak dan hikmah dan sebagainya, namun tidak ada syariat padanya. Ya, yang diturunkan yang pertama dikatakan turun kepada Sayyiduna Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Kemudian Nabi Syith, siapa Nabi Syith? Anak bungsu kepada Sayyiduna Adam alaihi salam, sebanyak 50 buah suhuf. 10 tambah 50 jadi berapa dah? 60. Tu. Kemudian Nabi Allah Idris alaihi salam, iaitu 30 suhuf. 50 tambah 10 tambah 30 dah berapa? 90. Yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menerima 10 suhuf. Adapun pendapat yang lain, baginda Nabi Musa alaihi salam pun menerima suhuf. Sebab itu ada yang mengatakan, ya, 114. Kerana Nabi Musa pun sebelum menerima akan Taurat, baginda Nabi Musa menerima akan suhuf. Adapun, ya, baginda Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat. Kitab Taurat itu di Hebrew lama lah, Ibrani. Kemudian Nabi Daud alaihi salam, ya, menerima kitab Zabur. Ada pendapat ulama mengatakan, ni ada khilaf, sebab kalau Taurat dia tak ada khilaf, ya, iaitu bahasa Ibrani. Adapun kitab Zabur, ada ulama berpendapat berbahasa Qibti, ada pendapat ulama berbahasa Ibrani juga. Ada di dalam kitab Aqidatun Najin, kalau tak salah saya disebut Qibti, bahasa Qibti. Ya, dalam kitab yang lain disebut bahasa Yunani. Ala kulli hal, ya, yang penting, ya, Nabi Daud alaihissalam dikurniakan akan kitab Zabur. Manakala Sayyiduna Isa alaihissalam, baginda Nabi Isa alaihissalam, dikurniakan Allah akan kitab Injil. Adapun kitab Zabur itu tidak disyariat juga, kerana baginda Nabi Daud alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti syariat baginda Nabi Musa alaihissalam. Tu. Namun Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil, ya, Injil yang sebenar lah, bukan hak lalani tu. Yang itu dalam bahasa Syriani atau disebut bahasa Suryani. Baik, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam diberikan Al-Quran, juga dinamakan Al-Furqan, Al-Kitab dan sebagainya, yang diturunkan di dalam bahasa Arab. Dan Quran inilah yang tertinggi kedudukannya, tiada tolok bandingnya,
terlebih daripada semua kitab yang lain, dan tidak boleh mengikuti kitab-kitab yang lain melainkan mengikuti Al-Quranul Karim sahaja sehinggalah hari kiamat. Namun kewajiban kita untuk beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu adalah keimanan yang secara umum. Apa maknanya? Yakni Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada rasul-rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab-kitab tersebut juga merupakan risalah yang diwahyukan oleh Allah taala kepada para nabi rasul tersebut supaya disampaikan kepada umat mereka. Cumanya bila mana datangnya Al-Quran, yang itu yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah, ya, selepas alif lam dan juga mim, lepas bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim tu, kemudian ayat yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yakni kita lepas alif lam dan juga mim ini, yakni Al-Quran, tidak ada sebarang keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tak ada mana lagi kitab dalam dunia yang ada seumpama ni. Kita tengoklah mana-mana orang kalau ditulis kitab, apa ditulis? Jika ada salah dan silap, tolong baiki. Betul? Tolong betulkan. Betul tak? Ada orang kata buku saya tak ada salah. Mana ada? Tak ada. Tak ada. Tetapi Al-Quran lepas Fatihah, Al-Baqarah, lepas alif lam dan juga mim, dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan pada kitab ini, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang tadi kita sebut 104 kitab itu, mari mana dia ada hadis daripada Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman, ya, tentang bagaimana anzalallahu azza wa jal mi'ata wa arba'atun kutubin minas sama'. Ya, jadi tadi yang kita sebut, ya, mari mana kata jumlah tu 104 tu? Kerana ada hadis. Bukan ulama pandai-pandai, tak. Dia ada nas, ya, dia ada dalil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ada beberapa yang lain dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim, ya. Dan dalam Al-Quran pun dia ada sebut, ya, ada disebut, ya. Kalau tentang Al-Quran, Taurat dan juga Injil, ya, sekaligus disebut dalam satu ayat ataupun dua ayat, boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 3 hingga ayat 4. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia ada sebut, ya, dia yakni Allah Taala menurunkan nazzala alaikal kitab. Al-kitab itu Al-Quran. Mana satu ayat dia sebut tentang Quran, ya ji, dengan Taurat sekali, dengan Injil sekali. Surah apa tadi? Ali Imran. Nazzala alaikal kitab, dia yang disebutkan al-kitab, nazzala alaikal kitab bil haqq. Hak ni al-kitab merujuk kepada Al-Quran. Kemudian disebutkan lepas ayat yang kita baca, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injila. Lepas tu dia sebut juga Allah Taala turunkan Taurat dan juga Injil sebelumnya. Jadi disebut min qablu hudal linnas wa anzal furqan. Jadi disebutkan sebelum itu, ya, Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan dia, yakni Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Furqan. Jadi ingat tak tadi kita sebut Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Kitab, Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Furqan. Mari mana tu? Mari mana surah ni? Suatu ulama
bila disebutkan benda tu bukan tak ada dalil. Jangan kata depa pandai. Depa bukan pandai-pandai, kita yang pandai-pandai. Depa pandai, depa reti. Dia reti. Mari mana? Ali Imran ayat 3 ayat 4. Oh, sebab tu namanya Al-Furqan. Oh, sebab tu namanya Al-Kitab. Di situ. Manakala Zabur, dia ada sebut. Dia ada sebut di dalam ayat, iaitu surah Al-Isra ayat 55. Tu. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyi ala an-nabiyyina ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 55. Sebut specifically tentang kitab Zabur, iaitu surah Al-Isra ayat 55. Wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan juga di bumi. Dan sesungguhnya telah kami, yakni Allah Ta'ala, lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain. Lepas tu disebut wa ataina Dawuda zabura. Jadi kami, yakni Allah Ta'ala, berikan kepada baginda Nabi Daud alaihissalam kitab Zabur. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, Zabur ni dia tak ada apa dia? Dia tak ada hukum hakam. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan, Zabur ni ada 150 surah. Tak ada sebarang hukum halal haram syariat tu, tak ada. Tetapi hanya ada hikmah dan juga peringatan. Itu antara lain. Jadi kalau kita tengok satu-satu, contohlah kita ambil At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil dan Al-Quran. Jadi disebutkan di dalam kitab pelajaran Tauhid, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri, dia ada sebut. Jadi At-Taurat, yakni kitab yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa Ibrani, antara isi kandungan di dalam kitab Taurat ini adalah hukum hakam syariat yang sesuai dengan zaman tu. Zaman tu antara dia syariat dia berbeza lah. Dulu zaman tu kalau orang yang berbuat salah, berbuat dosa, sama ada tertera pada dahi dia buat apa? Air jenuh gitu. Ataupun tertera di daun pintu. Kalau dia buat sekian-sekian dosa, dekat pintu tu ada. Ataupun kalau dia buat sekian-sekian dosa, maka dia punya penebus dosa dia kena korbankan, bunuh diri dia sendiri. Beza syariat. Dan syariat baginda Nabi Musa alaihissalam, contohnya dalam munakahat boleh kahwin lebih seramai yang mana. Tetapi ada sebab. Kita dah pernah beritahu barangkali dalam kuliah yang lepas, iaitu di zaman Nabi Musa alaihissalam jumlah lelaki dia jauh lebih sedikit daripada perempuan. Kerana apa dia? Kerana lelaki dia, bayi lelaki dia semua kena bunuh. Baby lelaki kena bunuh. Cuma mungkin tuan-tuan, mungkin timbul persoalan kepada tuan-tuan, Nabi Musa dengan Nabi Harun ini siapa dua abang, siapa abang, siapa adik? Nabi Musa dengan Nabi Harun, siapa abang, siapa adik? Nabi Harun abang, betul tak? Nabi Harun abang. Mungkin timbul persoalan kepada kita, kan? Nabi Harun tu abang, macam mana Nabi Harun tu boleh hidup? Kerana semua bayi lelaki dibunuh. Apa jawapan dia? Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan mengaji di dalam dalil sifat basar dan juga sifat sama, Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Maksud ayat ni surah Taha ayat 46, yang bermaksud sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, berada di samping kamu berdua. Kamu berdua tu siapa? Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tu Asma'u wa ara, aku maha mendengar lagi aku maha melihat. Jadi Nabi
Musa adik, Nabi Harun abang. Macam mana Nabi Harun tu boleh hidup? Padahal zaman tu bayi dia kena bunuh. Agak-agak ada jawapan tak tuan? Nasib baik sediakan gelas kosong sahaja. Sementara tunggu jawapan tu kan, takut-takut kalau ada tersilap buka butui. Alhamdulillah bagi tisu tak apa. Tapi jawapan saya tunggu juga, walaupun tak ada apa-apa. Jawapan saya tunggu, kod ada. Tu. Jawapan dia begini. Jawapan dia, pada zaman itu, zaman Fir'aun membunuh kanak-kanak ataupun bayi lelaki sehingga hampir pupus lelaki Bani Israel. Hampir tak ada. Faham? Hampir tak ada. Tak ada, hampir tak ada. Jadi yang buat kerja-kerja kasar, yang buat kerja-kerja buruh ni, yang buat kerja kasar, kerja buruh untuk Bani Kibti, kaum Fir'aun ini adalah Bani Israel. Hingga manpower tak ada. Faham? Bila dah tak ada manpower tu, mereka mesyuarat agung balik semula. Mereka buat mesyuarat tergempar. Kalaulah macam ni punya keadaan, memang tak ada langsung yang boleh buat kerja. Jadi mereka decided, tahun itu mereka stop killing. Faham? Tahun itu mereka tak bunuh kanak-kanak, bayi lelaki Bani Israel. So the next year barulah dia bunuh. So selang setahun. Faham? Bila masuk selang setahun, Nabi Harun alaihi salam lahir pada tahun yang tak dibunuh. Nabi Harun lahir pada tahun yang tak dibunuh, baby ataupun bayi laki-laki Bani Israel. Manakala Nabi Musa AS lahir pula pada tahun yang telah dititahkan perintah oleh Fir'aun untuk dibunuh. Tetapi ternyata Nabi Musa tidak terbunuh. Bahkan takdir Allah Ta'ala membesar pula di istana Fir'aun. Yang nak bunuh Nabi Musa lah, pasal dia cari siapa yang dapat mencabar kerajaannya. Ternyata dibela pula oleh Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam Taurat yang sebenar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada terkandung syariat yang sesuai pada zaman dia itulah. Dan yang paling penting juga, dalam Taurat yang sebenar ada menzahirkan, ada mengandungi khabar berita tentang akan zahirnya Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Ismail. Saya ulang daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Bukan Nabi Ishaq. Sebab tu bila mereka duk claim kata, ternyata tidak. Memang dalam Taurat yang sebenar disebut Nabi akhir zaman keturunan siapa? Sebab dia ada dua, satu Nabi Ishaq, satu Nabi Ismail. Semua Bani Israel, makna Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, semua tu daripada jalur Nabi Yusuf kan, semua daripada jalur Sayyidina Ishaq, Nabi Ishaq. Tetapi Rasulullah SAW daripada jalur Nabi Ismail alaihi salam. Jadi senang cerita, Taurat yang sebenar memang ada sebut, cuma mereka padam lah. Itu saja cerita. Dan ada cerita zahirnya Nabi dan Rasul akhir zaman dari kepada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi musallatu wassalam sebagai penutup dan penyudah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wassalam. Tetapi kitab Taurat yang sebenarnya ataupun yang asli sudah pun tak ada, telah pun hilang dan luput. Kerana para ulama menyebutkan ianya hilang dan luput. Yang betul asal aslinya tak ada lagi ketika mana orang-orang Yahudi dihalau daripada Palestin pada zaman pemerintahan kerajaan Romawi suatu ketika dahulu. Itu cerita lama. Mereka duk claim berkata mereka pun sendiri dia pernah dihalau daripada Palestin suatu ketika dulu. Yang ada sekarang ni bukan hak sebenar. Begitu juga dengan Injil yang tadi kita sebutkan dalam bahasa Syriani. Ada pelajaran agama yang sesuai pada masa tersebut dan keadaan masa tersebut. Jadi syariat Nabi Isa pula kahwin satu, monogami. Kalau syariat lah, syariat munakahat. Antaranya disebutkan bilangan perempuan
ya, jauh lebih sedikit daripada lelaki. Dan demi menghormati kedudukan Siti Maryam yang melahirkan melahirkan baginda Nabi Isa alaihissalam tanpa ada monogami itu, dia ada lagi. Baik, itu syariat masa tu. Dan yang paling penting nak kita faham daripada isi Injil yang sebenar, iaitu di dalamnya ada menyebut bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan ada disebut haklah ni yang tu dia ada sebutkan tentang munculnya ataupun akhir zaman nanti akan terzahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhirul zaman. Sebab tu dalam Quran ada disebut, ya, ada disebut dalam Injil ismuhu Ahmad. Nama Ahmad, nama Nabi Muhammad SAW yang masyhur di langit. Nama Muhammad, nama yang masyhur di bumi. Tu. Jadi sekarang ni yang mereka duk dakwa ni semua, itu semua bukannya benar. Sebab yang dikumpulkan oleh mereka, yang ditulis sebenarnya oleh mereka, ada 4 pendeta mereka ni tak pernah langsung bertemu dengan baginda Nabi Isa alaihissalam, kerana ketika mereka menulis, mengumpulkan Injil yang mereka dakwa yang sebenar itu, mereka ni dah tulis 200 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit. Lama tak lama? 200 tahun. Lama. Dah lah lama. Ada Injil Matthew, Injil Luke, Injil Markus, Injil John, Yohanes, itu semua tu, semuanya setiap salah satu daripadanya contradict towards each other. Tak sama, lain-lain. Jadi menunjukkan apa? Bukan sebenar. Jadi itulah dia. Jadi kalau ada orang dia kata, oh mari hari ni kita nak buka kitab baru kitab Injil, kitab Taurat, tak payah, kitab Zabur tak ada, dah tak ada dah, bukan hak sebenar dah tu, bukan dia dah. Tak salah. Gitu. Tadi yang kita sebutkan tentang kitab Zabur, tak ianya tidak mengandungi hukum hakam syariat, diturunkan dalam bahasa Yunani, satu riwayat kata Kibti, satu riwayat kata bahasa Ibrani, kepada baginda Nabi Daud alaihi salam. Jadi maksud Az-Zabur itu adalah yang ditulis. Jadi baginda Nabi Daud AS ni mempunyai suara yang begitu indah. Bila baginda Nabi Daud AS membaca kitab Zabur, manusia terpesona, binatang-binatang, burung-burung berhenti dan mendengar, dan dikatakan aliran air pun berhenti mendengarkan bacaan daripada baginda Nabi Daud alaihi salam. Dan Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan oleh Allah, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, yang mana ianya satu mukjizat yang terbesar lagi teragung yang tertulis di dalam mushaf. Membacanya, ia diturunkan selama 23 tahun secara terpisah-pisah dan beransur-ansur, bermula dari usia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun di Makkah, sehinggalah sebelum kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ketika mana berumur 63 tahun di Madinah. Ayat yang pertama yang tadi kita dah baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah ayat yang kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Adapun ayat yang terakhir ada khilaf di kalangan ulama. Dan Al-Quran itu sendiri Allah Ta'ala janji, Allah Subhanahu wa Ta'ala janji untuk memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Ayat 9 disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9 tadi disebutkan tentang Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menurunkan az-zikr, Allah Ta'ala yang menurunkan az-zikru ini, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memeliharanya. Jadi satu perkara yang mungkin
menjadi persoalan juga. Tadi kita dah sebut dah, selesai dah. Ayat yang mana? Ayat yang mana satu? Al-Fatihah lah. Cuma diturunkan beransur-ansur tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dah selesai. Mungkin akan timbul satu persoalan. Diturunkan. Jadi orang yang tak faham, dia ingat, oh ni mesti dari tempat tinggi daripada tempat rendah. Jadi maknanya Tuhan tu bertempat ke di atas ke? Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi ini kurang-kurang pada hari nuzulul Quran ini, nuzul Al-Quran ini, kita kena reti satu benda. Apabila disebut turunnya Al-Quran, saya minta perhatian, apabila disebut turunnya Al-Quran dan kitab-kitab yang diwahyukan dulu-dulu, bukan bermaksud Tuhan tu di atas. Ingat boleh ni, Tuhan itu tidak bertempat. Dia bukan cerita dekat atas, tidak. Tetapi ada dua makna. Apa dia? Dua makna. Makna pertama, iaitu kias kepada ketinggian wahyu. Saya ulang sekali lagi, ya, iaitu kias kepada ketinggian wahyu itu sendiri, yang mana diturunkan dari martabat yang tertinggi lagi terpuji. Yakni apa? Daripada martabat ketuhanan kepada martabat makhluk. Boleh faham ya? Di situ bukan kata tinggi duduk ke atas, duduk ke arasy. Tak ada. Kena faham makna ni molek. Kerana Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Yakni qiyas kepada ketinggian wahyu, yakni diturunkan daripada martabat yang tertinggi, daripada martabat ketuhanan kepada martabat makhluk. Kedua, ni iaitu kenapa disebutkan dari atas ke bawah tu? Maknanya di sini iaitu daripada perantaraan malaikat Jibril yang daripada langit, betul tak? Yang turun ke bumi lalu menyampaikan wahyu kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya, kerana zat Allah Ta'ala itu tidak bertempat ataupun berada di mana-mana posisi. Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh masa dan juga tempat, seperti mana yang kita belajar dan beriman dalam pengajian sifat 20. Kalau tuan-tuan faham ini, jelas molek lah, tidak ada masalah. Dan Al-Quran ini bila dia turun, termansuh semua kitab-kitab terdahulu dah termansuh. Hanya Al-Quran saja. Sebab tu kita kata, kalau ada orang nak mengajar ni, Tuan Pengusi, dia nak buka kitab Taurat, tak payahlah. So dia cek dulu suhu dia demam ke tidak ke apa ke. Sebab apa? Tak ada. Memang sudah termansuh. Lepas tu pula ada pula orang datang lah, nak buat kitab Zabur pula. Kita cek pula macam mana. Tengok dia punya situasi dia. Demam ke? Tak ada dah. Kerana Al-Quran sahaja yang diguna pakai, tak ada lain dan tak bukan. Dan Al-Quran ni bila dia telah Allah Ta'ala telah zahirkan, telah wahyukan, termansuh semua kitab-kitab yang terdahulu. Hanya kitab Al-Quran ni sahaja yang mesti diamalkan sehingga hari kiamat. Dan Al-Quran ini dia yang diturunkan di dalam Al-Quran ini sesuai ajaran-ajarannya, hukum hakamnya. Bukan kata akhir zaman saja, ya. Tidak. Sebab itu kalaulah Nabi-Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam hidup pada zaman ni, maka mereka ni akan berhukum hakam, mereka akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Isa alaihi salam itu, nanti ketika mana Nabi Isa itu muncul, Nabi Isa ketika memerintah dunia, memerintah bumi, akan berhukum hakam dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan guna Injil lah, tidak. Gunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Guna Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi insya-Allah Ta'ala kita berdoa kepada Allah, kita berharap agar sekiranya masih ada lagi zuriat keturunan kita, titisan zuriat keturunan kita hidup pada zaman tersebut, biarlah agar mereka ini yang mengikuti Sayyidil Mahdi Al-Murtadha dan Nabi Isa alaihi salam, insya-Allah, amin. Kita tak maulah ada keturunan kita yang hidup zaman sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Jangan minta macam tu, tuan-tuan. Oh, bukan saya lah.
orang dari planet lain lah. Dia minta apa doa? Dia minta agar keturunan dia sampailah penghujung dunia. Agak-agak lah dah penghujung dunia tu dah tak ada orang beriman lagi. Tak ada dah. Itu hak yang nak menghadap kiamat tu dah tak ada beriman dah. Sebab itulah ya, kiamat itu tidak akan berlaku. Contoh antara tanda-tandanya, mushaf itu tak ada, Quran itu tak ada. Bukan tak ada kat tulisan saja tau. Oh, ini hilang lah, mungkin silap cetak kot. Tetapi ini hilang betul di tulisan dan di dada manusia. Betul-betul hilang. Hingga satu saat, satu zaman, orang dia hanya tahu, dia ingat, yang dia yakin, yang percaya Allah, Allah, Allah saja. Jadi bila ditanya Allah tu apa? Nenek moyang saya dulu beritahu itu Tuhan. Dia puasa tak reti, solat tak reti, mentelah haji lagi tak reti. Faham tak? Yang dia tahu hanya itu. Hak tu pun boleh buat dia selamat. Tibalah ni zaman ini 2020 ke hingga 2024 ni, ada orang kata zikir Allah Allah tak ada faedah. Pelik. Gitu. Kita dah beritahu ya, dalil zikir Allah, sebut nama Allah untuk kita ingat akan Allah, dalil dia di dalam surah Al-Isra ayat 110. Dah banyak kali kita beritahu. Allah berfirman, qul Allah awidur rahman. Jangan kata Nabi tak ajar. Kalau Nabi tak ajar, surah Al-Isra ayat 110 tu tak ada. Faham? Ada. Qul Allah awidur rahman. Serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman. Segala jawaban, segala ilmu, segala-galanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kurniakan kita segala ilmu yang bermanfaat, segala sirul asrar, segala kebaikan, ya, segala keberkatan yang ada di dalam Al-Quran, agar Allah kurniakan kepada kita, ya, zuriat keturunan kita, ahli keluarga kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, dan kalau boleh ya pada waktu ataupun hari yang penuh berkat ini, ya, selain daripada kita banyak-banyak baca Quran, ya, mendalami ataupun memahami isi kandungan, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi bersabda, orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Moga kita termasuk dalam golongan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita berharap dan berdoa berkat kita termasuk dalam golongan tersebut, Allah matikan kita semua di dalam husnul khatimah bil khair wal ulfin wal afiyah, dapat kita mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kadang-kadang kita pelik. Tuan-tuan pelik tak? Ada orang dia tak bagi tahlil. Dia kata tahlil bid'ah, tapi Nabi sebut la ilaha illallah. Tapi Nabi sebut lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada orang sampai dia tak bagi tahlil, dia kata tahlil bid'ah masuk neraka. Gila kot puak-puak ni. Sebab Nabi sebut lain. Siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah di akhir hayat dia, apa dia? Masuk syurga. Kan terbalik kurang itu dia. Jadi mudah-mudahan ya kita sedar banyak perkara. Jika telah tersesat, pernah tersesat di tengah jalan, kembali ke pangkal jalan. Kita asal muasal tanah Melayu ni memang ahli sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah. Dia tak pernah, bila muncul akhir-akhir ni dia mari puak-puak ni. Jadi saya berharap dan berdoa tuan-tuan, khususnya di surah An-Nur ni, ya, tetap berpegang teguh kepada pegangan yang benar ini insya-Allah taala, dan mohon kepada Allah agar zuriat keturunan kita hingga titisan zuriat keturunan kita yang terakhir di kalangan mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan minta sampai hujung dunia tu pasal dah tak ada orang beriman dah tu. Ya, insya-Allah. Sekali lagi saya memohon ampun dan maaf tuan-tuan sekiranya ada panjang umur kita bertemu lagi. Tuan-tuan ingat tadi apa tadi? Solat Isyak berjamaah dan juga solat subuh ya berazam. Cumanya ada nak bagi sikit tips lah. Imam Al-Ghazali ada sebut ya tentang ya biasanya Lailatul Qadar itu berlaku tengok hari dia,
Hari apa? Hari bila mulanya Ramadan. Itu bukan ada hadis ke apa tuan-tuan, jangan salah anggap. Ini adalah pengalaman kerohanian para alim ulama. Jadi para ulama khususnya Imam Ghazali dia sebut, sekiranya kalau Ramadan itu first Ramadan hari Selasa, biasanya berlaku Lailatul Qadar malam yang ke-27. Ini kita bukan tembak-tembak tuan-tuan. Kita just prepare. Kalau tuan-tuan setiap malam solat isyak berjamaah, campur lagi dengan tarawih, campur lagi dengan ibadat lain, campur lagi dengan solat subuh, insya-Allah memang tuan-tuan dapat. Cuma bila kita dah ada tarikh peperiksaan kan, pulun tak kita, kalau kita dah tahu, kita lebihkan. Cuma kalau tuan-tuan dapat Lailatul Qadar, jangan pergi post kat Facebook pula, Twitter, TikTok, salam, bukan salam tahajud lagi, salam Lailatul Qadar. Bukan salam 16 tan, 17 tan ke apa, dia salam Lailatul Qadar. Tak payah post-post. Ulama kata kalau kita jumpa Lailatul Qadar, sunat kita senyap. Sunat kita tak beritahu siapa-siapa, tapi kita nak kejut ahli keluarga kita ke, boleh. Suruh dia bangun, suruh dia beribadat, tak ada masalah, boleh. Itu okey, tak ada masalah. Cuma tak disunatkan mewar-warkan, kerana dikhawatiri takut-takut apa dia, kalau diwar-warkan dia jumpa ada tanda yang mencari adat, takut ada orang yang mungkin hasad pada dia, dengki kepada dia, muka ni dapat Lailatul Qadar, takkan dia pula. Dah tadi pasal, tak payah kita cari pasal. Tu yang pertama. Yang kedua, supaya kita fokus kepada malam tersebut. Tapi saya nak pesan satu je lah, tuan-tuan kalau jumpa, jangan lupakan saya, doakan saya. Itu je saya minta, tak ada masalah. Kalau tak ingat nama, ingat muka sudah. Tapi muka ustaz kadang berubah-ubah, kadang rambut panjang, kadang janggut panjang, kadang gemuk, entahlah. Ingat nama pun okey juga. Tolong doakan sama-sama kita, ya, sama-sama saling doakan. Mudah-mudahan jumpa dan panjang umur kita, jumpa lagi Lailatul Qadar sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sekali lagi. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu buat pengumuman sikit, ringkas saja. Jika tuan-tuan